Sekarang kita akan bersama dalam segmen wawancara persiapan untuk bersara ya. Jadi saya serahkan seketika untuk bersama dengan Nur Intan. Alhamdulillah ya. Kita hari ini bersama dengan Yang Mulia Puan Afiza Osili, iaitu Ahli Persatuan Kewangan Brunei Darussalam. Ya, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Ya, Selamat apa khabar? Khabar baik. Ya. Iya, baik ya. Jadi hampir setiap orang pasti akan melalui hari tua dan pasti satu ketika akan tiba masa untuk setiap daripada kita menempuhi zaman persaraan. Jadi setiap individu yang bakal menghampiri waktu tempoh persaraan sudah tentu ya mempunyai impian untuk bersara, dan juga apa yang penting adalah apabila bersara tu nyawa orang tani mempunyai kewangan yang cukup apabila persaraan. Jadi itu yang akan kita bawakan dalam segmen kali ini, iaitu persiapan ya untuk bersara. Ya. Baik. Jadi mungkin secara rincinya mungkin lebih jelas lagi ya. Mungkin dapat Fiza jelaskan atau terangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk yang tadi bawakan lah hari ini. Silakan. So tajuk pagi ini memang spesifik lah untuk mereka yang akan bersara. Saya sebut sama ada lagi lama ataupun indah batah lagi akan bersara. Jadi banyak yang indah tahu di mana akan bermula untuk merancang persaranan ya. Jadi sebagai permulaan, kita ni start daripada perbelanjaan yang masih perlu dibayar selepas bersara. Contohnya seperti bil telefon atau air, atau memang masih lagi kita ni mesti bayar. Dan kalau ada anak di bawah tanggungan, jika masih belajar ataupun mencari pekerjaan, penyelenggaraan seperti kereta ataupun rumah dan lain-lain, makanan ini memang masih lagi kita ni continue bayar kalaupun selepas bersara, barang harian ataupun makan luar, dan perubatan. Macam ke private clinic ke apa. Okay. So kalau dilihat di sini, yang ini mesti kita ni kira macam manalah perhatikan berapa perbelanjaan ini. Pasal selepas bersara memang ini masih ada. Mungkin ada lagi orang hutang-hutang sudah selesai. Berapa komitmen yang masih berjalan selepas bersara atau yang perlu kita ni perhatikanlah. Jadi perlu kita ni senaraikanlah ya, apakah antara perbelanjaan yang masih lagi perlu dibayar selepas bersara ya. Ya, dan seterusnya Puan, banyak yang kita dengar bahawa gaji ya semasa bersara indah ni mencukupi. Jadi macam mana ni untuk membantu mereka ini? Okay. So bagi mereka yang memang dalam fasa sudah bersara lah, sebagai contoh, sekiranya perbelanjaannya yang tadi saya sebut di anunya, ceknya, perbelanjaanku semuanya kalau anda ada hutang apalagi 1,000-nya, tapi sudah dicek TAP-nya ke SCP-nya ke ataupun apa saja yang orang retirement fund-nya yang sudah disediakannya, hanyalah boleh memprovide ia sebanyak 450. So dari sini kita ni boleh lihat yang ia kekurangan 550 untuk perbelanjaan bulanan macam tu. So dari sini durang macamnya aku kurang 550. Macam mana kan akan mencapai macam at least untuk perbelanjaanku bulanannya. Jangan dulu cakap pasal anunya macam barang yang ekstra lah. So bolehlah durang tiap bulan sama ada satu yang memang selalu kita ni dangal bekerja semula, mencari pekerjaan baru selepas bersara. Kan yang paling popular lah orang go tu, ataupun ada juga kita ni kan yang berniaga, memulakan perniagaan kecil ataupun besar, seperti menjual kuih, baju-baju dan lain-lain di sosial media ataupun di mana-mana lah. Ataupun yang membuat macam kerja sampingan. Maksud kerja sampingan ni macam on off. Macam memotong rumput kah, membersihkan rumah orang kah, menjaga anak orang kah, ataupun dan lain-lain lah, mengajar ke apa. So ini adalah salah satu cara yang boleh mereka fikirkan lah untuk dibuat kalau sekiranya kekurangan. Okey, apa kita ni baru saja ikuti bersama dengan Puan Afiza ini adalah apabila kita ni ya perbelanjaan kita mungkin sebulan tu mungkin memerlukan RM1,000, namun apabila kita ni bersara gaji kita ni hanya menerima RM450 ya. Jadi RM550 tu adalah baki yang perlu kita ni carilah. Jadi antaranya adalah dengan kita ni membuat kerja-kerja sampingan lah, seperti telah pun dikatakan tadi, ataupun bekerja semula, berniaga ataupun membuat kerja sampingannya. Jadi
Jadi Puan, bagi yang belum bersara ya, apakah langkah-langkah yang dapat dibuat ya dalam merancang persaraan mereka? Ya. Jadi orang yang belum lagi bersara lah. Jadi salah satunya adalah perhatikan perbelanjaan tu. Ini yang paling penting pastikan perbelanjaan dan gaji bersara tu mencukupi. Pasal ini yang mesti kita ni lihat tu sama ada macam anak di bawah pertanggungan bila ia kita ni expect ia habis belajar ataupun expect bila ia mendapat kerja apa tu. Pasal itu memang ada dalam tanggungan kita ni kan, makanan harian macam setiap bulan atau kita ni mesti lihatlah berapa macam dari awal lah, memang dari awal macam kalau tak kita ni baru bekerja lah kononnya macam misalnya dari sana kita ni perhatikan perbelanjaan tu supaya kita ni dapat meriki berapa kita ni perlu masa bersara. Jadi awal lah untuk kita ni membuat planning tu. Yang kedua, melunaskan hutang sebelum bersara supaya tidak rasa keberatan untuk membayarnya tiap bulan. Ini macam kiranya kredit kad ataupun nyorang loan rumah, loan kereta ke apa atau lunaskan sebelum bersara tu kalau boleh sebelum 60 ataupun 55, lunaskan semua supaya indah rasa macam terbeban macam kalau masih ada lagi hutang terambil tiakan ke dalam perbelanjaan kita ni lepas bersara tu. Kira lari budgetnya lah. Yes, lari budget payah lagi kita cari tu orang. Okey, sama yang ketiga ni pun important juga, jangan berlengah, mula menyimpan. Jadi selagi belum bersara, anda kira setahun sebelumnya kan bersara apa, anda terlewat untuk menyimpan duit untuk kegunaan masa bersara. At least adanya orang. Okay, and then yang keempat, diversifikasikan simpanan itu. Jangan bergantung dengan satu cara saya menyimpan. So diversifikasikan simpanan ke TAP atau SCP, bank, insurance dan lain-lain ataupun rumah sewa apa. So macam kita ni indah dipan arah satu sumber saja. Satu sumber macam plan A saja. Kalau plan A indah no masih ada B, C atau kalau orang putihnya apa tu banyakkan talur tadi simpan dalam basket itulah. Ya. Yang kelima, memantau jumlah TAP dan SCP. Ini important lah. Dari masa ke semasa kita ni perlu memantau jumlah yang ada di TAP dan SCP supaya kita ni dapat tahu adakah yang mencukupi untuk kita ni bersara, sama ada kita ni perlu macam mencarum lagi more atau indah ataupun macam mana lah. So macam ini closely related to perhatikan perbelanjaan itu lah. So memang ada kiraannya yang dapat kita ni lihat dari sana tu. Okay, yang last kali jangan malu bertanya. Okay, ini bertanya kepada individu yang memang diiktirafkan dari AMBD untuk memberi sebarang nasihat kewangan lah mengenai macam mana untuk merancang persaraan. Iya. Jadi jangan malu bertanya kerana bila kita malu bertanya sejalan ya. Jadi Puan itu adalah mengenai dengan persiapan sebelum bersara ya. Jadi sekiranya lah ada situasi ya mungkin kepada mereka yang bekerja sendiri. Jadi macam mana antara mungkin ada lagi mungkin ada cara lain ya bagi mereka ini untuk membuat persediaan. Jadi macam mana untuk mereka yang memang self employed ataupun bekerja sendiri macam mana mereka membuat persediaan sebelum menjelang di hari tua nanti. Jadi bagi yang bekerja sendiri ya, yang membuat bisnes ataupun small businesses, yang paling penting adalah untuk diorang ini diversifikasikan simpanan. Sebab diorang macam kira anda dapat menyimpan ke fixed amount kan ke dalam mana tu kan. So jadi diorang mesti mencari alternatif lain lah. Sama ada bank insurance ataupun macam rumah sewa ke atau macam diorang riki dari sana berapakah bulan-bulan kira gaji bersihnya. Pasal memang macam dalam sebulan itu memang ada ni amount yang akan ku ke bisnesku, tapi ini ada amount yang ekstra. Kalau ku tolak semua perbelanjaan bulanan apa tu ada yang savingnya tu. So savingnya ni didiversifikasikan lah. Simpanannya sama ada sebelah macam satu sini arah SCP masih lagi dapat tu arah bank arah insurance dan lain-lain macam durang itu yang paling important lah untuk orang yang indah ada
kerja tetap, tapi ia mempunyai bisnes sendiri. Ya, mempunyai pendapatan ya. Pendapatan. Baik. Dan juga mengenai dengan persiapan persediaan ya untuk bersara ini, kita masih lagi dalam segmen wawancara, itu persiapan untuk bersara bersama dengan Puan Afiza Osili, iaitu Ahli Persatuan Kewangan Brunei Darussalam. Dan tadi Puan ada mengatakan antara persiapan sebelum bersara adalah melunaskan hutang. Jadi macam mana ni untuk sekiranya kalau kira-kira mungkin ya hutang itu mungkin tidak dapat dilunaskan ya sebelum bersara. Jadi macam mana untuk menyelesaikan hutang tersebut? Mungkin ada cara lain yang dapat kita ni usahakan, macam mana tu Puan? Kalau anak tu pasal salah satunya yang Ketani buat untuk melunaskan hutangannya, macam ia memang Ketani kena bagi orang Englishnya tanah. Macam kira berapa lama lagi kan membayar hutangannya. Jadi dari sana sebelum Ketani menyain sebarang hutang atau macam Ketani mesti lihat berapa umur Ketani sama bila Ketani kan bersara. Dari sana supaya ia indah melebihi masa daripada anak tu. Jadi dari itu adalah salah satu yang dapat Ketani prevent sebelum happen. Tapi kalau terjadilah sekiranya anak tu, salah satunya yang boleh Ketani lihat adalah macam biasanya yang boleh sudah Ketani sadar tu macam 5 tahun sebelum bersara tu kan, aku punya hutangan ni lepas aku bersara pun aku membayar macam 2 tahun lagi. Kalau boleh anak tu macam maybe doublekan kah ataupun save another duit simpanan atau so sudah Ketani bersara duit yang ekstra ni boleh dihabiskan hutang itu untuk 2 tahun itulah. Iya. Jadi yang penting adalah untuk Ketani yang tadi persiapan ya. Disiplin lah sebetulnya, dan juga membuat perbelanjaan yang tepatlah sebelum, kalau kita ni tahu kita ni akan bersara, jadi kita ni yang tadi berubah bayar dan juga berdisiplin dalam kita ni berbelanja. Ya. Terdahulu juga pernah dikongsikan oleh Puan sendiri ya. Kalau macam sewaktu bertugas ataupun sewaktu Tan masih lagi berkhidmat itu, orang kalau ada untuk macam sampingan lah, contohnya sajalah membuat bisnes kecil-kecilan untuk persiapan pun kan macam Intan dulu pernah tadi bincangkan juga. Betul. Ya. Pun lebih bermanfaat lah sebetulnya ya untuk jadi simpanan ketika bersara. Setelah bersara itu satu langkah yang baik juga ya, seperti yang dijelaskan sebentar tadi ya. Betul. Jadi Puan, saya ingin bertanya ni ya, sekiranya ya ada beliau yang baru saja mendapat pekerjaan, jadi mungkin boleh saya rasa ini pernah juga ya disuarakannya oleh Puan sendiri, berapa persen yang perlu mereka letakkan untuk simpanan dan juga perbelanjaan dan juga sebagainya. Jadi mungkin ada beberapa tips yang dapat Puan jelaskan kepada penonton kita, sekiranya seorang individu baru saja mendapat pekerjaan. Jadi bagaimana untuk persediaan mereka sebelum bersara? Mungkin kalau difikirkan mungkin masih lama untuk difikirkan, tapi itu antara langkah yang terbaik ya untuk memikirkan dengan lebih awal. Silakan. Jadi kalau yang boleh yang baru bekerja, salah satunya yang boleh dibuat adalah still perbelanjaan itu yang paling penting. Itu memang top. Macam ni orang dari perbelanjaan itu ia baru saya bekerja, belum lagi ada habit untuk berbelanja. Betul. Itulah Puan, kalau biasanya orang yang baru saja dapat pekerjaan dapat tuan ni spend ikut kemahuan. Jadi mungkin ada ni. Ya tahu budgeting. Yang paling yang pernah saya cover before lah. Iaitu budgeting, macam mana macam berapa kan di perbelanjaan So mula-mula sebelum gaji keluar, salah satunya sebelum sebarang perbelanjaan bil-bil yang important macam bil telefon ataupun kereta rumah, semua tu habiskan dulu. Kedua adalah saving. So anda kira lah macam kalau sikit pun start dari 50 kan dan slowly naik kan macam mana tu. So dari sana ia memang orang membuat habit saving itu.
Dan last kali baru tah berbelanja, ni orang guilt free. Indah macam Ikut ni lebihan macam atau? lebihan apa atau baru belanja. Pasal yang sekarang ni yang dibuat adalah perbelanjaan dulu, bill sama saving lastnya. Kalau ada saving baru takut save. Tapi ya tah yang patutnya adalah bill dulu, saving atau ditetapkan dia macam kalau macam setahun atau no matter what aku start dari 50 lah hanya dulu. Setahun atau 50, aku rasa aku boleh naikkan lagi 100. Dan next year revise lagi. So benda ni memang setiap tahun mesti dibuatlah orang budgeting atau mesti pasal kadang-kadang kita ni dah tahu kan macam sudah setahun bekerja tu tahun depan kan kahwin ko. So atau kalau sudah kahwin memang lain lagi punya perbelanjaan that's why semua sekali ia punya formula tu balik semula ke perbelanjaan ataupun budgeting. Ya, berbalik semula kepada diri kita lah sebetulnya. Jadi secara ringkasnya adalah untuk kita ni membayar apa yang perlu dulu macam bil-bil dan seterusnya simpanan kita ni, dan lebih daripada bayar bil dan simpanan baru kita ni buatkan untuk belanja. Tapi mungkin ada pandangan sedikit mungkin dapat pun berkongsi pernah. Ada mungkin tapi ini mustahil. Ada yang baru kan saving ataupun baru membuat bill saving sebagai perancangan keuangan setelah usia 40 tahun. Pandangan macam mana? Baru tekan ingatkan kan awal-awal dia dapat pekerjaan itu mungkin usianya dalam 20-an. Ya enjoy lah beli kereta. Sudah 40 baru baru ada kesedaran. Sebelum ada pandemik kan dulu ada melancong dan sebagainya. Sudah 40 tahun baru tak ada kesedaran. Memang bila majoriti kita ni sadar pulang macam pasal aku kan bersara lagi kali anakku besar sudah, and then macam panic mode lah ni orang. Ataupun yang paling orang midlife crisis ni orang putih. Jadi bagi saya selagi yang tadi selagi belum terlewat sebelum bersara, indah bukan orang no judgment lah yang atau kalau ia rasa macam 40 okeynya ia akan take charge better dan ia masa 50 untuk memplan. Jadi untuk yang orang 40 ni will be a little bit payah untuk diorang kan mengubah perbelanjaan pasal sudah tu komitmen itu sudah banyak and then kan menyimpan simpanan itu pun macam untuk mencapai persaraan yang macam yang kekurangan yang diperlukan atau will be much more higher kalau daripada ia menyimpan lagi dari masa ia bekerja macam masa ia baru bekerja contoh. Tapi kalau dikuatkan iman indah impossible pun. Betul. Tapi ini bagi pandangan saya pribadilah kita ni berpijak di bumi nyata relevant. Kan masa ni tadi dalam pandemik tadi dah dapat meramalkan bila ianya akan berakhir dalam kita ni mengharungi norma kehidupan yang baru ini pun Jadi inilah saatnya saya rasalah, saya yakin inilah saatnya untuk tadi meraih peluang, mendapatkan peluang untuk mengumpul ni orang simpanan kita ni lah. Sebab tadi bukannya melancong ke mana-mana pun kan. Paling-paling pun orang bercuti di negara sendiri kan, dan menggunakan perbelanjaan yang banyak jika dibandingkan dengan tani ke luar negeri atau sebagai kebiasaan kita ni kan. Jadi inilah terutama sekali yang baru berumur 20-an. Jadi nanti akan 40, jadi persimpanan tani sebelum bersara sudah banyak Pandangan macam mana tu? Luruskan. Berpijak di bumi. Atau yang nyatanya kan? Tapi kan? Atau memang kenyataan lah yang kita ni lihat sekarang ni. Tapi perlu juga kita ni ingat macam sudah aku ada banyak simpanan sudah masa pandemik ni aku mencari macam peluangnya atau sudah settle. Tapi kita ni berbalik macam dulu lagi. Kalau berbalikan tu macam dulu lagi tu ada banyak kemungkinan saving yang terpakai. So kalau boleh simpanlah harap tempat yang payahkan dikeluarkan. Dibekukanlah tu. Dibekukan. Ia tak macam sama ada dicarum ke TP sampai CP atau memang anda dapat dikeluarkan sampai besarangan tu. Kalau niatnya tu, kalau indah pun macam bank macam fixed deposit kah ataupun macam tempat insurance kah yang supaya cash kah. Siapanya orang macam kena penjara duit tu. Daripada pasal kalau border buka kita ni dah tahu macam mana macam mungkin balik lagi semula macam dulu. Jadi macam aku banyak duit ni macam bolehlah aku belanjakan atau and then the cycle will go again.
Ya, alhamdulillah. Jadi tadi ada apa yang katakan mengenai dengan caruman Pak menerusi membeli insurans dan sebagainya. Dan kita percaya ia banyak memberi manfaat ya. Apatah lagi kalau kita ni dapat melabur dalam insurans dalam usia muda. Jadi mungkin boleh dijelaskan antara kelebihan-kelebihan apabila kita ni dalam pembelian insurans ni. Silakan. Okay, bukan itu sajalah yang saya sebut tadi pasal macam saya nyatakanlah diversifikasikan simpanan itu paling important lah. Pasal sama ada TAP atau ICP, pasal diorang pun kata ni boleh voluntarily mencarum duit sana. So itu salah satu caranya kita ni mencari cara supaya duit tani indah dapat kita ni access lah ni orang dikeluarkan. Bank pun ada juga which is like fixed deposit. Diorang ada terma dan syaratnya lah macam mana akan mengeluarkan, tapi macam lebih payah juga. Insurance pun adalah salah satu yang anulah pasal diorang memang ada plan-plan yang membuat macam dia dapat keluarkan arah spesifik time. Ya tak. So ini adalah 3 cara yang boleh dibuatlah untuk dalam diversifikasikan simpanan. Bukan itu sajalah. So ini ada 3 cara yang boleh dibuatlah. Cuba tahu. Ya. Dan alhamdulillah kita baru saja mengikuti bersama dalam wawancara persiapan untuk bersara bersama dengan Puan Afizah Osili adalah iaitu ahli Persatuan Kewangan Brunei Darussalam. Banyak sebetulnya ilmu-ilmu yang dapat kita ni manfaatkan, iaitu bagaimana untuk kita ni ya membuat persediaan sebelum bersara dan juga untuk bersara. Jadi Puan berbaki 4 minit saja lagi ni. Jadi Puan ada saranan ataupun mungkin ingin menambah ni. Silakan. Okay, saya berharaplah perkara yang saya kongsikan tadi dapat dimanfaatkan oleh para penonton dan kepada yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut macam kalau bukan pasal persaraan ke macam planning dalam segi kewangan, kami mempunyai orang financial planner yang dapat membantu untuk merancang pengurusan kewangan kita, dan kami boleh dihubungi melalui email kami iaitu askfpab@outlook.com ataupun boleh mengunjungi social media kami iaitu Facebook ataupun Instagram, Instagram FPAB_BN, Facebook FPAB Brunei. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kepada bis kita yang mungkin ada pertanyaan ataupun ingin meminta pandangan ya dalam pemesanan order dalam segi kewangan, bis kita boleh mengikuti laman sesawang Instagram dan juga Facebook itu FPAB ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum ini kita pun telah banyak membawakan beberapa tajuk dari segi pengurusan kewangan dan juga mengenai dengan pelaburan dan juga sebagainya. Jadi pada hari ini kita membawakan mengenai dengan persiapan untuk bersara ataupun persiapan sebelum bersara ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perkongsian sebentar tadi betul-betul ataupun yang kata itu dapat membantu petani ya untuk merancang, terutama sekali yang barulah kalau macam usia saya. Ya. Sudah ini kan macam Intan masih ada kesempatan lagi ya. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin pada hari ini mungkin ada ya antara kita yang mungkin menyaksikan kita dalam segmen ini mungkin sudah ada terbuka minda ataupun mungkin ada kesedaran untuk membuat persiapan sebelum bersara. Jadi yang penting ini Puan adalah untuk kita ni berdisiplin dan juga jangan berlengah ataupun mulakan tak sekiranya niat auda untuk membuat persiapan ataupun ingin menyimpan kewangan, mulakan tah awalan ni jangan kita ni tunggu tahun depan. Betul. 2 tahun depan lagi. Itu lama-lama disiplin itu perlu, disiplin perlu konsisten. ada. Dan juga konsistennya. Pun kita cuma ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Afizah Osili iaitu ahli Persatuan Kewangan Brunei Darussalam, dan kita akan bersua lagi Puan. Terima kasih. Terima kasih ya.